Maka dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni lah, nah, untuk kita mendapati kemenangan dan untuk kita mendapati daripada kelabak. Maka nikmat ni kita nak kenal nikmat tak lain tak bukan. Nah, kita nak kenalkan nikmat sihat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tak lain tak bukan kita kena pergi tengok orang yang uzur, pergi ziarah orang sakit. Nah, apabila kita pergi tengok orang sakit, orang uzur, barulah kita berasa kata alhamdulillah. Nah, limpahnya Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita. Nah, kita dah boleh berjalan, kita dah boleh bergerak, kita dah boleh berguak. Nah, sedangkan saudara kita duduk hospital nak berguak pun tak boleh. Nah, juga kita nak kenalkan nikmat kayu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tak lain tak bukan dengan bahawasanya kita ditilik kepada orang susah pada kita. Nah, kita orang ada kereta, kita kena ditilik bagi orang ada mutu. Kita orang ada mutu, ditilik orang ada bersikap. Nah, kita orang ada sikap, tilik orang ada kaki. Kita orang ada kaki, kena ditilik orang yang tepak. Baru kita berasanya harga mahalnya Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nah, apabila kita nampak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, pak, saat itu barulah hati kita mai berasa nak syukur, nak terima kasih pemberian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka alhamdulillah setiap hari Ahad, nah, kita mengadakan tazkirah, mengadakan muzakarah sikit sebanyak betul ilmu pengetahuan kita. Nah, oleh kerana ilmu ni adalah kepentingan kehidupan kita. Tama-tama bersangkut pak dengan akhirat pula tambah. Nah, kita lagi bakok ni kita kena ada ilmu. Nah, kita kena reti cara bakok balah mana, di mana tempat apa geno, kita kena tahu. Nah, juga kita lagi akhirat ni pun kita kena reti juga, bukan ginga jada, bukan ginga ikut si. Nah, ikut yo jadi geno kejadi ya kali. Nah, ada betul, ada gapo siap. Nah, maka nah, ayat kata hidup kita tak lepas daripada ilmu pengetahuan. Kena duk belajar semata. Baik, kita masuk dalam media kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pada muka berapa dah? Muka 14 nah. Muka 14. Muka 14 di mana tu? Dan wajib dikapankan situ. Situ nah. Dan wajib dikapankan mayat situ nah. Duk sakut dengan gapo kita duk belajar sekarang ni, jawab kata duk sakut dengan mati lah weh. Nah, sakut dengan mati apa saja ni lah. Jadi kita orang hidup ni kena buat gapo. Apabila kita berjumpa dengan si mati tu, apa kita kena buat ke dia? Kewajipan gapo hati. Katanya dan wajib dikapankan mayat itu. Cara kita nak kapan mayat saat itu, hagena we di dalam kain yang harus dipakainya pada waktu hidupnya. Boleh we. Nah, kita tengoklah si Allah ni, si Muhammad ni, masa dia hidup gitu, dia pakai kain gapo. Dia pakai style mana? Boleh kita lagi kape dia, dengan pakai dia tu tak ada gapo satu. Nah, dipakainya pada waktu hidupnya. Gapo dia pakai saat itu daripada setera. Boleh we. Walah masa hidup kain setera ni haram kita digunakan. Haram kita nak pakai kain setera. Kain setera ni kain raja-raja duk pakai lah, itulah.
kita katanya. Nah, boleh nak pergi kapal dia balas tu. Lagi pulanya dan lain daripada kain setera tak ada gapo. Nah, kita adakan jenis mana gapo boleh nak kapalkan akan mayat sana itu. Tenang. Habis. Kalau gitu maka harus dikapankan. Boleh. Haruh-haruh ni bahasa kita boleh. Sah lah kita kata. Haruh gapo? Dikapankan perempuan. Nah, kita kapalkan mayat perempuan dan kanak-kanak dan orang gila itu, kita kapal tu ke dengan kain setera tetapi makruh. Makruh ya weh. Nah, makruh ialah kain setera tu. Ini bagi orang kaya lah golek ke. Orang zaman dulu, orang kaya, orang gapo ni ada kain setera bagi dia. Nah, maka boleh ke tak kita nak kapal mayat dengan kain setera tu yang begitu mahal harga dia? Ya, jawab kata boleh. Cuma kan makruh. Tenang hukum dia. Habis. Kalau kita bagi orang jatuh balah mana kalau orang jatuh bersalahan lelaki dan khunsa. Nah, khunsa ni mau kita panggil orang ada alak dua tu panggil khunsa. Nah, kalau itu apabila didapat yang lain maka haram dikapan dengan demikian itu. No, ayat katanya orang jatuh ni tak boleh. Kalau tak ada orang lain tak apa. Nah, kalau kain lain tak ada malaikat ada kain setera ni ya weh. Boleh kita orang jatuh bersakut pak dengan orang betina tu harum. Bagi orang jatuh kena tengok. Kalau ada kain lain wajib kena ambil kain lain dulu. Tak boleh nak ambil kain setera selalu tu tidak boleh. Habis kata. Dan makruh baca kena weh. Dan makruh menghal baca geno tu kalau maholo dan makruh muholakan kapan dan dikeluarkan dengan muhola kapan itu daripada mengelukkan dia pada putihnya dan bersihnya dan sempurnanya. Apa nak ayat weh? Nak ayat cara kita nak kapal ni aulanya make kapal putih. Nak cat putih weh. Tenang. Kalau gitu maka bahwasanya disunatkan demikian itu dan hendaklah kapan itu daripada kain tebas. Nak kapal mayat tu kain tu kena tebas weh. Kain tebal mana yang menegah daripada melihat warna kulit. Tak sewi nampak lah. Nah, tak sewi nampak betul kulit kita gemuk kuruh tu tak sewi nampak. Tu nah. Habis. Dan tiada harus dikapankan mayat di dalam kain yang kena najis yang tiada dimaafkan serta ada kain yang suci yang lain daripada setera. Itu dah hukum fiqh je gitu yalah. Nah, tak boleh kita nak pergi kapal mayat tu dengan kain yang ada najis. Nah, itu dah maklum dah, tak ada apa satu dah. Dan jika tidak didapati kain yang suci melainkan kain setera dan kain yang kena najis, maka dihulukan kain yang kena najis atas kain setera kerana mengikut barang yang berkata oleh Imam Burawi dan dan Al-Qamuli dan yang lain daripada keduanya, tetapi yang rajih didahulukan kain setera yang suci atas kain yang kena najis. Nah, apa nak ayat weh? Nak ayat katanya ini sakut pak dengan cara Islam ya kira gini ya. Nah, kalau ada pai makan tope kita kalau terkepai setuk nak pergi ke mana tak boleh kain hok kena najis tu pun boleh kita nak kapalkan. Gitu yalah. Tapi tak ada orang dok buat nak ayat hukum gitu yalah. Nah, habis kata. Dan bermula sekurang-kurang kapan yang wajib bagi mayat itu
Suku kita ambil hok mada dulu. Dan bermula sekurang-kurang kapan suku kita kapan ni? Kapan mana yang wajib bagi mayat itu, iaitu sehalai kain yang menutup sekalian badannya. Tu ialah tu menutup sekalian badannya. Malaikat kepala lelaki yang mahram dan muka perempuan mahramah. Maka wajib dibukakan. Jadi orang duduk dalam ihram kita panggil. Nah, orang yang duduk di dalam ihram ni kalau mati tu tak kena tutup muka dia. Mati Mekah dalam Kaabah haji. Misalnya kita katanya, maka orang ni kita tutupkan akan sekalian badan, bukan muka ya buka. Tak boleh katuk muka dia. Tak supaya rumah kita, kalau mati kat rumah kita ni wajib sekalian badan kena kapal, kena buku, kena gapo. Tapi apabila mati dalam keadaan dia buat ihram, dia buat gapo ni ke, orang ni kok mana ni? Wajib membukakan kedua muka bagi orang jatuh hak mati, dan orang tino ni pun kena buka juga. Itu hukum dia. Tak hukum dia ni. Habis kata. Dan sunat dan disunat pada lelaki orang jatuh ni sunat gapo kapan dengan 3 lapis kapal. Sunat ialah no ayat kata selakai pun madadah bak kapal ni. Tetapi bagi orang lelaki ni gapo sunat kita kapal dia tu ke dengan 3 lapis kapan. Nak 3 lapis kapal yang menutup pada tiap-tiap itu akan sekalian badan. Kena tu dari kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni kapal balah mana dikapankan dengan 3 lapis kain yang tiada di dalamnya baju. Mana katanya mayat ada baju dak lah. 3 lapis bagi dia. Lagi dan serban tidak ada serban. Dan perempuan jika dikapankan dengan 3 lapis, maka yang afdal bahawa adalah ketiganya itu meliputi aurah, iaitu segala badannya. Bis kata nah atau orang tino tu, nah orang jatuh saat sunat adalah lelaki 3 lapis kapal. Tengok orang tino sikit belakang dia ini. Dan harus lagi tiada makruh mekapankan lelaki dengan 4 lapis. Boleh nak hatanya 4 lapis tak ada gapo. Atau 5 lapis. Boleh. Nah orang jatuh kita nak kapal dia telu 4 lapis, 5 lapis. Maka iaitu ditambah baju dan serban. Tetapi adalah yang dimiliki itu menyalahi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ya kata boleh. Siapa nak buka serban ke dia tak ada gapo, cuma ke dalam sunnah Nabi tu tak ada lah. Nah tu yang nak bayaknya. Cukup situ. Dan sunat bagi perempuan itu orang betina pula Nah orang betina ni apabila mati ni balah mana? Jawabnya ialah 5 lapis kapal. Hatta 5 lapis orang betina. Orang betina saat itu 5 lapis kapal, iaitu kain pakai yang menutup barang yang antara pusat dan lutut. Baru situ dulu. Kemudian yang menutup badannya, kemudian telekung yang menutup kepalanya. Kemudian 2 lapis kain yang menutup sekalian badannya. Nah, bermula yang putih itu afdal daripada yang lain. Nah, kita nak kapal tu ambil hak putih lah. Afdal pada hak hitam, hak apa tu lagi. Nah, terpengen afdal daripada yang lain. Dan yang sudah basuh itu afdal daripada yang baru. Dan kain benih itu afdal daripada yang lain, kerana di kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kain benang.
lagi ada ya kain tu putih bis kata tak ada payah penama dah nah. Ya kerja ni kerja pohok tu khotik tu bila foto lah kena reti. Nah, orang kebiasaan tak nak itu mana benda lapis ni. Habis. Dan sunat diukuhkan akan kapal dengan kayu gaharu. Sunat kita sunat diukup akan kapal dengan kayu gaharu. Nah, balah mana tu? Jika kapan yang lain daripada orang ihram dengan bahawa dihampar ke selapis kapan yang terlebih baik dan yang terlebih lebar, maka dihambur kayu gaharu di atasnya dan kapur barus. Kemudian dihamparkan pula kapan yang kedua di atas kapal lapis yang pertama. Kemudian dihambur kayu gaharu di atasnya. Nah, ini kerja ni kita orang tak biasa kerja ni ya pening sikit. Nah, kita orang tak biasa duk main mana sport mo ni, tak ada biasa duk main mana melapin ni. Nah, orang panggil bukan camnan, bukan camcong dak lah. Baca tu boleh. Nah, tapi nak buat tak biasa nak buat. Kita tengok dia dululah. Nah, habis kata hatu nak ayat kata adalah cara-cara tu email kita tok khotib hak dia masuk khusus ni reti lah. Orang biasa main dengan benda ni lapan ni dia reti. Nah, kita ni baca gitu yalah. Maka dihantarkan mayat itu dengan perlahan-lahan di atas lapis yang tiga. Pada hal terletang maka dihantarkan dua tangan atas dadanya. Sudah kita posiak ambil tangan dia tok di atas dua dada, atau dia hunjurkan keduanya pada lambung dan dilekapkan kapas yang dibuka akan dia lagi bercampur dengan gaharu itu pada segala lubang anggota mayat. Bolehlah kapah kita sentok pula lubang hidung, pula lubang telinga tak kapah lah. Kalau itu kita tak kapah satu di mana tu, iaitu dua matanya dan dua telinganya dan dua lubang hidung dan mulut. Mulut tu kena berkapah juga weh. Tak apa kita pakai katuk sinilah. Tenang. Dan qabulnya, qabul ni lubang dapat. Dan duburnya, lubur tu lubang belakang. Nak ayat kata Allah. Nah, gitulah kehidupan kita hak sengoti tu balas. Kalau kita hidup dunia ni pakai ya comel, tak ada ke? Pakai ya endah, pakai ya kita lawa. Tengok balik kematian kita ni gahani setahun ni. Walaupun kaya, walaupun sesak, walaupun kedebe, walaupun hidup dalam keadaan kehinaan, klik semua ni rupa ni belakang. Kena katuk, make kapah katuk di mulut. Kapah sakat katuk di telinga, habis dicing katanya. Habis katu. Tu sudah situ. Dan pada runggonya dubur, dan demikian lagi dilekapkan kapas pada mata luka yang terus pada runggonya. Jika ada, misalnya kita ada gudih, kita ada pasal badan kita pasal berongong kena ikutlah penyakit kena pasal penyakit buruk kena kena ambil juga kapah-kapah pergi katuk situ. Tu nah. Dan dilekapkan kapas pula pada segala anggota sujud. Mana dahi, semua tu tak kapah belakang tu. Anggota sujud dahi lah, dua lutut lah, dua tapak tangan kita ni lah. Balah mana anggota sujud tu, iaitu dahi dan hidung dan dua lutut dan dua tapak tangan dan dua perut jari kaki. Ageno tu kena bukai kapas itu tu elak kerana dia meliakan segala tempat sujud. Nak melia, nak melia di dahi kita hidup biasa ada sujud saling tu. Habis. Dan sunat diikatkan akan kedua pohonnya. Apabila seorang tu mati, sunat diikatkan akan kedua pohon dia. Perapak lama kita panggil. Dua pohon kita perapak ikat situ. Kita perapak dua pohon saling tu dengan kain. Dengan kain.
Selepas bila tu kita ikatkan dua paha tu? Selepas daripada melekapkan kapas pada halqah duburnya. Baru kita ambil kapas letak kod dubur, letak kod gapo, barulah kita perapatkan akan pohon dia, ikat dengan kain. Maka dibalut kapas dengan kain, habis. Maka dicawakkan ia seperti kita kelakuan cawak perempuan istihadah. Alah mana kita tubik darah tu ke? Kita cawak dia adalah. Kemudian dilipat sebelah lapis kiri kapan pihak kanan dan sebelah kanan ke kiri, dan pada lapis yang kedua dan yang ketiga demikian juga bis kata. Dan dihimpunkan kedua hujung kapan pada pihak kepalanya dan kakinya, maka diikat segala kapannya supaya jangan terbuka ketika menanggung akan dia hingga sampai ke dalam kubur. Bis kata so, tak ada payah gapo nah. Maka diurai segala ikatan itu. Nah, kerana makruh bahawa adalah mayat. Nah, bahawa adalah mayat serta ikatan di dalam kubur. Nah, mana kata dari kubur tu kena kita kena hurai lah. Ikatan penama apa di tangan gapo kena waktu bed lah. Dan jangan tinggal sesuatu ikatan, jangan tak ada tinggal sekarang habuk. Nah, mana katanya hok kita ikat di mana gapo le badai kita saat itu kena gapo kena tuhuraikan, kena pecahkan. Dan jangan tinggal sesuatu ikatan, tak boleh. Nah, mana kita kena waktu bergabe, kena perlawi habis. Dan sunat diikat pada 3 tempat. Mana weh? Pada kepalanya dan kakinya dan pada pertengahannya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu' tiada disyarak memperlakukan kapan itu daripada jenis mukallaf hingga jikalau mekapan akan mayat itu oleh yang lain, nas dia hasil oleh kapan kerana hasil maksudnya. Apa yang kata sekali lagi? Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' dia kata kena tiada disyarak memperlakukan kapan itu daripada jenis mukallaf hingga jikalau mekapan agama itu oleh yang lain, nasya hasil oleh kapan kerana hasil maksudnya. Apalah, cukup situ dah. Habis syahdan ini ada peringatan sikit. Katakan adalah pekerjaan menanggung jenazah itu dituntut pada lelaki. Jadi kita usul mayat tu ditekan di atas orang jatuh weh. Bukan kata orang betina usung tak boleh weh. Nak kepada orang jatuh weh hidup main usung mayat sana itu. Nah, katanya dan jikalau jenazah itu perempuan sekalipun, walaupun mayat tu mayat orang betina sekalipun, nak kepada orang jatuh usung weh. Bukan kata bermayak tino ke orang tino lah usung hanya nak ke orang jatuh. Nah, sekalipun mayak tu orang tino, kalau gitu kok mana tu tiada dituntut pada perempuan dan khunsa dan kanak-kanak. Dan makruh bagi perempuan, makruh ya orang tino ni apa serta ada lelaki di sana itu, maka adalah ia daripada pekerjaan yang afdal dan kemuliaan. Yani masuk dalam keadaan musung tu, dalam keadaan usung tu makruh tino sebelah jatuh sebelah pakat dah main usung kita kata. Atau sewe situ tak ada orang dah buat belaka tu. Dan kebajikan tiada dibilangkan kekurangan dan tiada jatuh kemaluan, maka hanya sonyo telah dikerja akan oleh setengah daripada sahabat, maka ditanggung akan dia di atas pengusung. Dan haram menanggung akan dengan kelakuan yang menghina akan dia. Balah mana? Seperti ditanggung dalam karung. Nak orang panggil usung mayat wak tak ikut si. Nak pesemik mayat tak lepas heret gergung gitu. Tak boleh.
Tiada je apa tu panggil haram kita menanggung akan dengan kelakuan yang menghinakan dia seperti ditanggung dalam karung atau di dalam banggul. Ni payah nak kecap lah ke benda ni, dia tak ada pia dak buat. Apa nah? Orang tanya buat nah. Atau dengan kelakuan yang ditakuti akan gugurnya. Kerana bahwasanya apa tu? Melintangkan kehinaan bagi mayat, maka tempat haram itu, nah, jika tiada takut akan berubah mayat di hulu daripada mesdiakan pengungsun, adapun jika takut berubah, maka tiada mengapa ditanggung akan dia dengan tangan dan di atas bahu, dan tidak mengapa pada kanak-kanak itu ditanggung akan dia dengan tangan mutlak, sama ditakut berubah atau tidak, kerana tiada dinamakan mihnu akan dia lah. Sekarang tu dulu sunnah dan sunat mengiringi jenazah itu berjalan kaki. Wallahu a'lam. Silakan masalah lagi. Allahu akbar. Ya nah. Ada buat soal lah so. Tak ada. Tino ada soal lagi apa tu? Itu kipas lu sikit apa? Kipas lu sikit. Paling slow sikit. Salah satu apa dah? Tu. Kalau dia ada di bawah. Gapo semula? Mana kena? Wahabi dengan Ahlussunnah tak serupa ni, tak serupa mana. Baik, sebut kata sebut kata Wahabi ni kita kena reti dulu. Kena reti benar dulu gapo Wahabi. Gapo Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi ni ya, kalau kita mengaji di dalam Al-Quran, ayat ia ada dua. Dia panggil ada ayat muhkamat, yang kedua panggil ayat mutasyabihat. Muhkamat ni hak terus terang, hak nyata, tak kena takwil, tak kena hurai. Dia panggil ayat muhkamat. Sebab tu katanya wa aqimus salah, diri oleh kamu akan semaya. Jangan kecap banyak reti berlaku. Terkadang ada panggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni apa kita misal katanya, apa kita kata, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Makna dia panggil keliru dengan bahasa kita. Waja'a rabbuka, dan datanglah oleh Tuhan engkau. Sebut mana datang ni, mana gapo mana datang. Duk tempat jauh, kau mari tempat dekat. Tu panggil datang. Kalau tu Wahabi ni dia faham betul-betul gitu. Dia tak sewi takwil pan apa hak le Quran kata balah mana gena apa yo. Dia so tak boleh takwil. Waja'a rabbuka tahiratan tu lagi. Salah kata gitu. Itu faham Wahabiyah nama dia. Faham dia. Dalam Quran dia pakai takwil. Kita tak boleh, kita Ahlussunnah wal Jamaah ni dia kena takwil, tak mahu masuk le keliru keliru, tak keliru. Sepatutnya katanya waqfid janahaka. Kalau tu makna ayat betul-betul, kalau tak takwil siap. Waqf goyak ke orang ada otak ni dia reti. Bimai tak ke surah ke budak ya tak reti ke. Sepatutnya kata waqfid janahaka, dan rendah oleh kamu ya wahai Muhammad janahaka, akan saya engkau. Tu natijah Nabi dah saya lah. Tu makna betul-betul. Kalau buh makna betul-betul.
Hei Muhammad, mu kena penuhkan akan sayat kamu. Kena Nabi dah sayat ke? Ni makna betul. Hai ulama kata sayat situ mak sayat situ dengan mana gapo? Sayat dengan mana tawaduk, mu kena penuh diri. Supaya burung dia duduk kita nampak reno burung kita tengok burung kan dia buka sayap nampak megah itu kan, nampak lebih, nampak kedebel serang dia waktu turun sayap pak tu nampak kena selalu dah. Maksud ayat tu apa mana? So Nabi kita tu tak panggil ulama takwil dengan mana apa? Tawaduk dengan mana tawaduk. Ayat Quran dia nak serupa dengan bahasa makhluk pak. Ulama ahli sunnah wal jamaah ya takwil lalu dah. Tak sewiga pakai makna betul-betul. Tapi segi ya Wahabi ni tak ada kira dah. Dia pegang betul mono, dia tak ada kira apa. Tapi ada juga tempat hak ya kena ya takwil. Ya cak, ya Tuhan dia cak puak ni. Maka apa ni? Puak Wahabi ni pegang i'tikad dia ni Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia pegang itu. Tuhan dia ada atas arah. Dia ada arah selagi ke itu. Makhluk hak besar lebih pada dunia ni apa? Arsun, aras. Itu Tuhan dia di mana? Tuhan duduk situ. Reti kata pegangnya dia Tuhan bertempat. Ya kita ni bukan Tuhan bertempat. Tak boleh pegang Tuhan duduk situ. Tuhan apa? Tuhan duduk banyak. Ketika berkecak dengan Nabi Musa di Bukit Tursina, duduk di Bukit Tursina. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala juga dia banyak tempat tak boleh. Kalau itu Allah Ta'ala tidak bertepat. Pas tepat dia mana serah ke dia. Tak ada tepat. Lek kita pegangnya kita tak ada tepat. Tapi lek dia tak ada tepat kena. Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka ulama dia takwil lah. Ahli sunnah dia takwil. Apa mana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Ini Allah Ta'ala yang bersifat Rahman itu duk merentah ia akan aras. Duk situ mana merentah, duk merentah ke arah arah lagi Allah Ta'ala merentah. Dunia ni tak kena berkecek. Takwil dengan mana duduk gimana merentah. Ya supaya kita ada berkecek banyak juga. Orang kita ada berkecek cara kita lah. Kebun tu alah mana kebun tu? Kebun tu mu nak kebun tu dak le tangan dah Allah tu. Apa makna weh? Kebun tu ni ke dak le tangan dah Allah. Manalah ana weh? Mana le tangan gini ke? Bukan makna gini, tapi kalau goyak ke budak kelas tu. Kalau goyak ke budak-budak tadika. Kebun tu dak le tangan dah Allah. Budak tak reti apa hal lah. Ya pihak kata di tangan besar berkali. Kayak itu ke? Kebun dia tu dah tangan Allah tu. Budak ni kita orang berakal ni tak apalah. Hak budak yang mikir tu. Berkali tangan Allah besar sampai kebun dah tangan dia. Tak itu ke? Tapi ulama al-sunnah wajah dia takwil. Apa mana dah tangan? Jawab kata duk meretah. Kebun tu dalam tangan Allah. Kebun tu Allah duk mengetah tu. Tapi kecek tangi. Apa tak? Kita tak kecek, kita tak hebat ning kita. Nampak tak? Kenapa duk kacau mengaji dah takwil ni? Takut keliru. Keliru ke apa? Serupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Dalam Quran banyak tengok yang kata ya ada tangan. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas mereka itu. Tu Wahabi dia pergi tangan semua. Allah Ta'ala ada tangan semua. Lepas tu tangan balah mana? Wallahu a'lam. Nampak tak? Tapi ahli sunnah wal jamaah dah. Tangan tu nak tukar. Tangan dengan mana pun? Tangan dengan makna tolong. Ada juga tangan dengan makna tolong. Biasa dengar tak? Kalau kita kecek tangan dengan makna tolong. Biasa dengar tak? Geno kebun dia mau nampak semak molek tu ke mana? Tak ada tangan. Tak ada tangan geno mu ada tangan. Apa mana tak ada tangan? Yang tak ada nak gitu tolong buat. Itu kita panggil paham Wahabi tu panggil. Habis tu paham Wahabi ni. Paham itu panggil paham yang salah. Paham yang salah, paham yang silap. Habis itu kita kena tegak di atas ahli sunnah wal jamaah kita. Pegawai kejak di atas pengajian kita.
Yang ulama kita ada telah hatta mari, Syekh Daud kita ada goyak. Pas buat ni ya tak sifat 20 yang saya mengaji. Nak kena Allah tu melalui Tuhan. Nah sahabat lagi kita ada mengaji. Kalau benar ni molek semua sahabat dulu lagi dah je kata. Ya pandai ke dia. Tak apa tak? Kita dah mengaji sifat 20 tu. Bukan kita dah mengaji tu, kita dah mengerti Quran dah mengaji sini. Kalau nak balah itu tak balah. Kita misal apa? Kita misal kata duk ngaji surat kader, duk ngaji wapo. Duk ngaji alif datah a, alif dawa i, alif dape u, a i u. Tadi kan? Tadua datah tan tadua datah tan tadua bawah tin tadua dape tong tang ting tong masa dulu duk ngaji wapo. Nampak tak? Kita nak kaca ngaji kaden, bukan nak di kaden ni. Nawi boleh baca Quran. Nak pergi di Quran selalu taknya reti. Kita nak pergi di Quran kita tak reti. Melalui surat kaden ni lah dulu ngongeng-ngongeng. Tapi bukan nak di surat kaden, nak di Quran tu. Juga kita mengaji sifat 20. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatul ta'ala hawadith bugla wahdaniyah penama mereka. Bukan nak sini, nak berhenti hakikat dalam Quran hak tu ada goyak. Allah qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala so mana? Takut dak peso apa kita dah kecokoh orang gini ya bahasa. Takut geti makna betul kita. Nampak tak? Qul kata oleh kamu Muhammad huwallahu ahad. Allah Ta'ala tu satu. Allah Ta'ala tu satu. Kebehaman kita lah satu. Mujuk ulama mari takwil. Ulama al-sunnah yang mai buka jelas apa mana ahad ni ke Allah pada perbuatan. Setiap perbuatan kita mari pada perbuatan Allah Ta'ala Nampak amma makan nasi, nampak orang tu berjalan, nampak orang tu jadi gitu, nampak orang ni. Siapa dia tu? Allah yang duk kontrol tu. Suhai. Siapa yang satu pada af'al. Allah tu wallah so pada apa? So pada apa lagi? So pada sifat. Semua sifat Allah Ta'ala berlaku. Ketua ulama dulu ibarat. Kita ni ada kita ni ke? Bukan ada hakiki, ada kita ada majazi. Nak banding saya mudah reti. Ada orang seorang, kita misalnya ada orang seorang yang ambil tanah. Yang ambil tanah mai jawab orang. Ada orang seorang ni yang ambil tanah ke, ya buat kepala ya tak, ya buat kaki ya tak, ya buat orang lah. Penuh dapat dia. Patut ada jalan mari ngong. Dia manduk apa orang weh? Kita tanya dia. Dia jawab no. Oh kawan duk sore. Kan kita kata sore geno tu penuh tapemu tu mamak mak ayah ada Allah hak muak. Hak ni tak ada hak kuat ya. Supaya tu adanya Allah Taala kita ni kan seluk hak yang kuat dia tak bila ada. Walaupun nampak rupa orang sekalipun, walaupun nampak dolar sekalipun, walaupun nampak koya sekalipun, hakikat suatu ada tak ada orang ni yang kuat. Heran tu. Sebab kita ni kan ada kita sebab Allah Ta'ala buat hakikat sengerti tak ada kalau kita hak ada semuanya Allah ni gitu tapi dak Wahabi ni dak dia pergi betul seling gitu nak kena Allah Ta'ala tak kena melalui dah mengaji penama pesen ni kena gapo nulis ayat syilah qul huwallahu ahad Allahu samad. Allah Ta'ala tempat kita tupu biasa mana tupai biasa mana ulama kita tafsir pula gini nampak dah habis tu dah kita kena kejak di atas al-sunnah wal jamaah. Kita nak mengaji tapi tak ada pihak mengaku habis semua tu mengaku al-sunnah wal jamaah belaka. Kalau pergi kata dia Wahabi murih dia pula tapi perbuatan tu ada pegangnya pada tu mengaji ye peset tu itu ada panggil Wahabi nama dia tapi tak mengaku kerah pala kerah kain. Kenapa lah tu nah gitu ya lah habis kata dah tapi gitulah kita apa-apa ya dari kita kenal. Dan kita tak kenal so dia jadi panggil semabuk. Dia kena reti.
Nah, dia kita reti tu tak apa. Jalo ya ada. Demon ya ada jalo. Nah, jalo dia ada. Apa yang jalo dia tu? Dia tak saya mengikutkan akan ulama dulu kita hak tu mari. Sedekah ya dulu duk mengaji hak tu juga. Masa dulu-dulu je duk mengaji ilmu faridah juga. Dulu je duk mengaji bahasa ni juga. Sebab tempat kita demon ni mari duk tabu bagi ni. Tabu cara ilmu ni Nah pada apa boya panas sikit lopak nak mengaji negeri luar kelik lah weh. Kelik goyak lah. Tak sedap nasi roti ni lah sedap je pada hai dulu duk makan nasi juga dia mampu. Tak ada Allah nah. Gini lah bagi orang Allah Taala betul Tuhan katakan weh wa tuzillu man tasha. Nah, Al-Quran katakan tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil laili wa tukhrijul hayya min wa tukhrijul min wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Hak bagi orang yang Allah Taala tunjuk hidayah, Allah Taala khanak gikon ni. Bagi orang yang Allah Taala tutup hidayah, Allah Taala buka jalan dia. Dia tak nampak surah sekarang apa tak nampak dah dia terkatuk. Nampak tak? Dia terkatuk. Tak nampak duk gerakan gitu. Nah tu ya payah juga segian itu kepahaman Allah Taala capak we dia wal ayazubillah. Kalau minta jangan kita jangan we Allah Taala capak perasaan itu mai berasa dengan kita. Nah, ya ulama dulu hatta kita buat maklum lah dia tak say tu beda dia beda. Nah pada beda tu. Dia buat mulut, dia buat gapo ni. Talih kata Sayyidina, talih sapuh muka. Ya pelak-pelak gitu apa tu. Dah. Tu dah. Cukuplah dulu deh. Kau sebelah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'atan wa a'malan salihatan maqbula wa sa'adatan ad-darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.